Apa Allah? Allah sendiri, dia sendiri bagi tahu. Allah sendiri bagi tahu pada kita. Macam mana cara kamu nak doa pada aku supaya aku terima doa kamu. Nah, ini daripada Allah sendiri. Bukan petua orang yang pernah ada pengalaman ke. Petua daripada orang yang biasa isi borang ke. Tak. Ini daripada Allah sendiri bagi tahu kita dalam Al-Quran. Bagaimana cara supaya apabila kamu berdoa kepada aku mustajabkan doa kamu. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat 55, Allah menyatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Ud'u rabbakum, kamu semua, ud'u, serulah. Seru ni ada dua. Satu, kita seru ibadah pada Allah. Macam kita salat. Kalau salat itu sendiri dengan makna doa. Satu lagi kita seru ud'u dengan makna kita minta pada Allah. Satu dengan makna ibadah. Satu dengan makna kita minta pada Allah. Ud'u rabbakum. Kamu mintalah pada Tuhan kamu. Mintalah pada Tuhan kamu. Allah Azza wa Jal gunakan di dalam ayat ini perkataan rabbakum, Tuhan kamu, supaya kita rasa kita ni bukan pihak yang lain, ni bukan pihak yang jauh, ini Tuhan kamu sendiri. Begitu, sehingga struktur ayat itu sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghaluskan ayat itu supaya terasa kita tu sendiri tak jauh kita dengan Allah, kan? Semalam kita dah syarah atau hurai ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Bila hamba-hambaku bertanya engkau tentang aku sesungguhnya aku ini dekat. Rabbakum, Tuhan kamu, Allah nak jadikan kita rasa dekatnya kita dengan dia. Macam kita kata mintalah kat ayah kau, contohnya lah. Kalau kita kata minta kat ayah, satu perkataan mintalah kat ayah kau. Ni bapa kau sendiri, kau mintalah kepada dia. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ni dia kata ud'u rabbakum, doalah pada Tuhan kamu, tadarruan, dalam keadaan merendah diri, wa khufyah, dalam keadaan memperlahankan suara. Ini dua ciri yang Allah sebut di dalam ayat ini. Pertama, tadarru', yakni be humble, jadi dengan penuh dengan kerendahan diri. Kemudian wa khufyah, rendahkanlah suara. Rendahkanlah suara, yakni privately atau in secret. Bila kamu doa kepada Allah Ta'ala, kamu jangan angkat suara kamu kuat-kuat, supaya dengan itu menghilangkan rasa rendah diri dan tawaduk kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebut dalam ayat ini, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak suka kepada orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Saya akan uraikan ayat ini untuk kita semua lihat bagaimana untuk kita amalkan ayat ini. Kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang lain, surah Al-A'raf juga, ayat 205, Allah sebut lagi. Allah kata, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Kamu sebutlah Tuhan kamu pada diri kamu. Ini kalau kita nak sebut, kita zikir kita pada diri kamu, tadarruan, dalam keadaan kamu tadarru' wa khifah, dalam keadaan kamu takut. Kamu takut pada Allah, kamu rendah diri pada dia, kamu rasa hina dengan dia. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa kamu menguatkan perkataan. Tak payah ada zikir kuat-kuat, sehingga menunjuk-nunjuk kepada orang. Sebab tu kadang-kadang saya teringat baru ni saya pergi haji. Ada orang dia datang mengadu pada saya. Pakej yang dia ambil tu boleh tahan lah juga. Tuan-tuan pun tahu sekarang haji ni bagi pakej-pakej yang swasta ni memang mahal harganya. Ada 250,000, 200,000, 150,000, 100,000, macam-macam pakej. Yang ni pun mahal juga dia ambil.
Dan kita tahu bahawasanya haji ni yang penting ialah dalam haji ni ialah hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji ni Arafah kan. Dan Nabi kata afdalu doa afdalu doa yaum Arafah. Saya sorang tak apa ada nak keluar tak boleh. Seafdal doa pada hari Arafah. Dia kata dia pergi dengan satu package tu. Ustaz yang mengepalai package tu, dia buat pada hari Arafah ni hari orang berdoa. Nabi berdoa, duduk atas kenderaan dia berdoa. Tali unta jatuh satu tangan. Nabi ambil dengan satu tangan lagi tak turun, duduk berdoa. Kena sebaik-baik doa pada hari Arafah. Tapi dia kata tak boleh nak berdoa. Ustaz tu dia punya buat zikir, punya kuat. Macam-macam. Buat zikir dengan bunyian zikir. Menjerit-jerit. Ya Allah, ya apa. Dia kata sampai tak tahu dia nak berdoa. Dan khemah dia. Dan ini adalah contoh-contoh yang kadang-kadang orang, mereka nak komersialkan. Amalan-amalan ni terutama dia nak buat fikir siapa yang lebih baik. Orang akan kata fikir dia ni. Ada macam-macam zikir. Orang boleh. Dia rasa benda tu menarik sebagai satu promosi untuk dia. Dia lupa kepada tuntutan dan ajaran Al-Quran berhubung dengan bagaimana sepatutnya satu orang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta dan juga berzikir. Dunal jahri minal qaul. Jangan angkat suara bila berzikir. Melainkan tempat-tempat yang mana dibagi tahu kita untuk kuatkan suara. Bacaan di dalam solat, Fatihah umpamanya, pada rakaat yang kita jahar, kita kuatkan, itu kita kuatkan. Bacaan witir umpamanya bagi solat fajar, bagi yang dalam mazhab Syafi'i, tapi yang kita diperleh kita dalam solat witir ataupun di dalam qunut nawazil, maka kita di situ orang kuatkan doa untuk diaminkan. Ataupun tempat-tempat yang Nabi tunjukkan dia doa untuk orang aminkan. Namun begitu dalam keadaan tadarru', rendah diri dan khufyah, perlahankan suara. Yang dalam surah Al-A'raf ayat 205 ni Allah kata dunal jahri minal qaul, tanpa diangkat suara di dalam zikir. Ini merupakan maaf terganggu ni. Ini merupakan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Nabi SAW di dalam hadis baginda SAW apabila dia tengok orang yang berdoa, dia kuatkan doa dia ni. Saya sekejap, saya nak betulkan tempat ni sekejap. Minta maaf tuan-tuan, saya tersilap. Nabi SAW, kita sambung tadi. Nabi SAW di dalam hadis, apabila baginda SAW tengok, ni hadis diriwayatkan Imam Bukhari, riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Apabila Nabi SAW dengar dalam satu permusafiran, kuat benar sebahagian sahabat, takbir kuat betul kan. Kadang-kadang takbir untuk ramai-ramai ni mungkin untuk orang semangat tak apa kuat, tapi takbir dalam keadaan zikir, Allahu Akbar, Allah kuat sangat. Nabi kata ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Nabi SAW kata, wahai manusia, simpati pada diri kamu sendiri. Kamu bukan doa kepada yang pekak dan yang jauh, yang gaib, yang tak ada. Kamu doa kepada yang sami'an, yang mendengar. Kemudian qariban, yang dekat. Wa huwa ma'akum, Tuhan itu bersama dengan kamu. Kita bukan doa yang kadang yang Allah tak dengar. Allah ni dengar. Kita berbisik, Allah dengar. Nabi SAW kata sahabat, tak payah jerit-jerit bila nak berzikir. Tak payah kamu nak doa kuat-kuat. Sebahagian, saya tak tahulah dulu masa saya
Dulu-dulu saya tengok kadang-kadang ada program-program qiyamul lail di masjid umpamanya. Kuat benar dia pasang mikrofon dia tu. Supaya satu kampung boleh dengar dia berdoa. Ya Allah, ya Allah. Menjerit-jerit dia berdoa. Ampunlah kami kesian. Kemudian dia buat dengan suara sebak. Supaya makmum pun dapat menangis bersama dengan dia. Ini semua mukhalafah dengan sunnah. Ini semua bercanggahan dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun sebagian jemaah kadang-kadang kumpulan motivasi ni, dia suka buat hal-hal yang seperti ini. Dia katakan ada sambutan, kemudian adakan kesedaran. Kadang-kadang itu kita bermain dengan emosi. Dia hilang begitu saja selepas daripada itu. Sedangkan yang diajar di dalam sunnah ialah kita memperlahankan suara kita. Tadarru'. Sebab tu tadarru' ini rendah diri dan wa khufiyah. Dan kita dalam keadaan memperlahankan privately ataupun in secret kita doa pada Allah. Kerana kita tak mau nak menunjuk-nunjuk. Sebab doa ni tak yang menunjuk-nunjuk. Dan kita berkata, aku selalu doa pada Allah Ta'ala sebab Tuhan ni kejutkan aku qiyamul lail. Tak apalah, baguslah doa tu. Tapi tak payahlah untuk kita ujub dan takabur untuk menunjuk-nunjukkan hal ni kepada orang lain. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala kata innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Setelah dia bagi tahu supaya kita berdoa kepadanya dalam keadaan merendah diri dan dalam keadaan memperlahankan suara, dia kata jangan melampaui batas. So para ulama tafsir mereka berbincang apakah maksud jangan melampaui batas ini. Jangan melampaui batas. Yakni jangan melebihi daripada apa yang sepatutnya di dalam doa. Banyak penafsiran mereka. Di antaranya apa yang telah ditafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abdullah bin Mughaffal. Dia satu hari dia mendengar anak dia, Abdullah bin Mughaffal ni, dia dengar anak dia berdoa. Dalam doa tu anak dia kata, Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad minal jannati idza dakhaltuha an yamini. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad minal jannati an yamini idza dakhaltuha. Ya Allah, aku minta kepadamu istana putih yang berada di dalam syurga, yang berada sebelah kananku apabila aku masuk syurga. Oh, tengok dia detail dia minta. Bila Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi SAW ni, dia dengar anak dia berdoa macam tu. Abdullah bin Mughaffal kata, ya bunai, wahai anak, salillah al-jannah, minta daripada Allah Ta'ala syurga. Wa ta'awudhu minan nar, dan minta jauh dengan Allah Ta'ala daripada neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, sayakunu ba'di qaumun, akan ada selepas aku ni qaumun min hadhil ummah, daripada umat ini, ya'taduna fi du'a'i wat tuhur, mereka itu melampau di dalam doa dan di dalam bersuci. Ada dua benda yang Nabi kata akan ada umat yang melampau dalam doa dan bersuci. Dalam konteks ni saya nak huraikan yang melampau dalam doa lah. Yang bersuci mungkin kita akan huraikan selepas daripada ini. Dia doa anak dia tadi apa? Anak dia ni dia doa apa? Dia doa supaya bila dia masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia istana putih duduk sebelah kanan dia ketika dia masuk syurga. Allah bin Mughaffal kata, tak payahlah sampai macam tu. Minta supaya boleh masuk syurga. Itu yang patut kita minta kepada Allah Ta'ala. Minta supaya masuk syurga. Macam mana Allah nak aturkan, dia lebih tahu yang terbaik untuk orang yang masuk syurga. Ni kita boleh buat benda yang kita boleh kiaskan kepada benda-benda lain juga dalam doa kita. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, berikan rezeki pada aku dengan cara satu orang ini bayar hutang aku,
Ataupun dengan cara aku pergi ni, aku dapat jumpa orang ni, dan kemudian dia akan bagi pada aku sekian-sekian. Kita telah tentukan pada Allah Ta'ala cara untuk kita dapatkan rezeki. Tak payah kita detailkan demikian. Kita minta, ya Allah berikan pada rezeki kepada aku. Allah Maha mengetahui bagaimana cara dia nak memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah berikan kebahagiaan pada aku dengan cara sekian-sekian. Kita tentukan macam mana cara kebahagiaan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla boleh menentukan kebahagiaan itu pada kita tidak semestinya melalui cara yang kita fikirkan. Jadi apa-apa saja yang kita minta kepada Allah. Kadang itu saya selalu sebut kepada ibu bapa dan kepada pelajar-pelajar juga. Apabila mereka minta, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepada aku kejayaan di dalam peperiksaan ini. Baguslah. Tapi dia patut minta lebih jauh kejayaan di dalam hidup dia. Kerana kalau dia berjaya dalam periksa saja, bagus dia berjaya dalam periksa. Tapi tak berjaya dalam hidup dia, berapa ramai orang cemerlang dapat dalam peperiksaan. Kita tengok dalam baca orang yang dapat skor straight A, berpuluh A. Tapi penghujung hidup dia tak jadi apa juga. Terlibat dengan benda-benda yang tidak sepatutnya dalam hidup dia. Ada dulu kita dengar kisah budak-budak yang cerdik. Kecil-kecil dah pandai baca. Dulu pelik kalau kecil-kecil pandai baca ni. Ataupun pandai matematik. Baru umur darjah 1 dah pandai matematik. Yang orang peringkat universiti. Orang kata dia ni mesti masa depan cemerlang. Tak apalah, baguslah dia tafaul harapan tu. Tetapi bila kita lihat, bila di perkembangan orang itu kemudiannya tak ke mana juga. Kerana kejayaan seseorang tak bergantung pada satu kes saja. Sebab itu apabila hamba Allah Ta'ala tu dia minta pada Allah supaya Allah berikan kejayaan. Allah berikan kejayaan dalam peperiksaan dia. Allah tahu dia bukan nak pada peperiksaan tu, sebenarnya dia mengharapkan dengan peperiksaan tu dia akan cemerlang lah dalam hidup dia masa depan. Kadang-kadang Allah tak hadirkan dalam bentuk kejayaan di dalam peperiksaan. Tak dapat pun dia straight A umpamanya. Doa dia di atas sebab-sebab yang Allah Ta'ala tahu. Dan mungkin kelemahan diri dan sebab-sebab yang lain. Tapi Allah menyimpan doa dia. Pada masa hadapan, dia tetap berjaya. Allah beri kejayaan pada dia. Berapa ramai diorang dulu dan corak dalam peperiksaan. Tapi akhirnya jadi businessman yang berjaya. Ada family yang bahagia. Dibimbing oleh Allah Ta'ala ke jalan dia. Menjadi manusia yang saleh dan baik. Dan seumpamanya dalam hidup ini. Sebab itu kita dalam hal yang seperti ini, kita jangan tak perlu memperincikan. Ya Allah berikanlah kepada aku kejayaan harta dalam hidup ni. Dengan cara aku ni dapat sekian-sekian. Dengan itu aku akan dapat bahagia. Allah Azza wa Jalla boleh menentukan kebahagiaan pada kita. Melebihi daripada apa yang kita andaikan dalam hal-hal yang seperti ini. Sebab itu Abdullah bin Mughaffal dia kata jangan, kerana Nabi kata akan ada qaumun min ummati ya'taduna fi du'a'i wa tuhur, kaum di kalangan umatku yang melampau di dalam doa dan bersuci. Nanti kita akan ceritalah itu yang ambil semayang, ambil tak puas hati lagi sampai basah lencun dia, tak selesai-selesai lagi wuduk dia. Kerana dia tak puas hati. Dia melampau daripada kadar wuduk yang sebenar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Tuan-tuan, hadirin puan-puan, hadirin pendengar di dalam live ni. Saya sebut hal ni, ayat ni, dan ayat ini juga mengingatkan kita hal apa? Ayat ini juga memberikan ingatan pada kita bahawa doa al-khafi, doa yang perlahan itu lebih baik daripada doa yang dijaharkan seorang dengan kuat. Melainkan kita nak orang lain mengaminkan. Itu pun dengan tadarruk, dengan rendah diri. Kadang-kadang kita hadir dengan orang berdoa, terutamanya dalam majlis-majlis rasmi lah. Ada pembesar dan seumpamanya. Saya ni ingatkan diri saya lah. Juga mungkin orang-orang yang terlibat. Kadang orang suruh kita berdoa, tak apalah. Orang suruh kita doa, kita doa lah. Tapi kadang-kadang dia style dalam doa dia. Dia buat dengan begitu, Arab kata sajak sekali. Begitu berbunga-bunga bahasa dia. Bukan salah kalau dia tak melampau, kalau cantik rangkap doa tu. Tapi kadang-kadang berlebih-lebihan dengan suara yang begitu style. Kadang-kadang, ya Allah, berikanlah kepada kami. Dengan tidak tadarru',
tidak merendah diri pada Allah. Kadang-kadang lebih tu kemudian sebut nama-nama orang-orang besar dalam doa. Seolah-olah kadang-kadang macam lebih besar pada Allah Ta'ala lagi. Dengan penuh kebanggaan nama-nama itu. Kadang-kadang kita sebut nama orang walaupun siapa pun dia, sultan ke, raja ke, Perdana Menteri ke, kita sebut mereka ni semua hamba Allah. Mereka bukan dengan nama dia seolah takut nak sebut depan Allah Ta'ala kalau tidak disertai dengan pangkat-pangkatnya yang dengan sepenuhnya. Saya rasa kita sebutlah setakat penghormatan sebagai kemanusiaan itu. Tapi tidak perlulah berlebih-lebihan kerana kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dalam keadaan tadarru' kita pada Allah Azza wa Jalla. Terutama kadang-kadang tengoklah dalam khutbah-khutbah tu mungkin boleh kita semak semula pada mana-mana tempat lah. Supaya tidaklah dalam keadaan kita membesarkan Allah dalam doa, kadang-kadang nampak dibesarkan orang lain juga bersama dengan itu, melebihi kadar yang sepatutnya. Saya sebut umum lah, siapa-siapa jangan duk terasa berlebih-lebihan sangat kalau dia tak terlibat. Apa yang mesej yang saya nak sampaikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita doa padanya dalam keadaan merendah diri padanya. Sebab itu orang bila rendah diri dan memperlahankan doanya dan tidak melampau di dalam doanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memustajabkan doanya. Para ulama bincang antara benda-benda yang dianggap melampau dalam doa ni, dan ringkas untuk saya sebut ni, antara apakah benda-benda yang boleh dikategorikan sebagai melampau dalam doa. Kerana innahu la yuhibbul mu'tadin, kerana Allah Ta'ala tak suka orang yang melampau. Termasuklah melampau dalam doa lain yang disebut dalam sebagian para ulama ialah benda-benda minta pada Allah Ta'ala, benda yang tak masuk akal, yang menyanggahi sunat Allah. Ya Allah, jadikan ibu aku ni tak mati sampai bila-bila. Mustahil lah macam tu. Kerana itu menyanggahi sunan yang Allah Ta'ala jadikan. Ya Allah, jadikanlah aku ini Nabi engkau. Tak mungkin lah. Kerana Allah telah menutup para Nabi ini. Tak ada dah para Nabi. Dah habis. Ya Allah, jadikan aku ini lebih afdal daripada Rasul engkau. Tak mungkin lah. Soalan yang penting itu. Ya Allah, jadikanlah aku ini malaikat. Ini adalah doa-doa yang melampaui kerana menyanggahi sunan. Tapi ada pun yang sunat ketetapan alam. Ada pun perkara yang dalam keizinan Allah. Kita doalah apa saja. Allah Ta'ala ni boleh menerima apa saja. Sebab tu saya suka tertarik apabila saya baca doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, saya selalu sebut tentang doa Nabi Sulaiman ini dalam macam-macam majlis. Mungkin sebagian yang selalu tonton saya juga akan dengar saya ulang doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkanlah aku dan habli, bagi kepadaku satu kerajaan yang tak boleh dah untuk sesiapa lagi selepas daripada aku. Maksudnya Nabi Sulaiman minta kira the best, the greatest kerajaan ataupun power in this world. Tak ada lah. Maksudnya yang manusia boleh dapat, kuasa dunia tak lebih daripada Nabi Sulaiman. Maksudnya Nabi Sulaiman diminta. Jadi kita pun kalau benda tu mungkin, kita pun, ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang paling kaya aku dalam negara ni. Boleh. Kerana itu semua tak mustahil untuk Allah bagi. Paling banyak harta aku di dalam tempat aku ni. Itu semua tak mustahil. Tapi ya Allah, jadikanlah aku tak mati sampai bila-bila. Itu mustahil. Kerana Allah jadikan manusia mesti mati, kan. Ya Allah, jadikanlah benda-benda ibu aku yang meninggal hidup semula umpamanya, ayah aku yang meninggal hidup semula umpamanya. Itu adalah benda-benda yang i'tidak fi doa, benda-benda yang melampau di dalam doa, yang tidak termasuk di dalam perkara yang sepatutnya. Kerana innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang melampau di dalam doa.